Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Ikmal Idham bin Nik Muhammad Zaki, nombor matriks 203251. Mula-mula sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelia Dr. Wan Nur Hayati Wan Osman. Hari ini saya akan membentangkan laporan pengalaman awal di sekolah yang saya telah lakukan selama 10 hari, iaitu bertempat di SMK Ketereh. Untuk latar belakang sekolah, Sekolah Menengah Kebahasaan Ketereh ataupun SMK Ketereh telah ditubuhkan pada tahun 1956. Pada awalnya, sekolah ini dikenali sebagai Ketereh English School. Ia menggabungkan dua jenis sekolah, iaitu sekolah Ketereh Primary School dan Ketereh Secondary School. Pada tahun 1970 pula, nama sekolah ini telah ditukar kepada Sekolah Menengah Ketereh yang selari dengan dasar pelajaran kebahasaan. Pada tahun 1997, sekali lagi nama sekolah ini telah ditukar kepada Sekolah Menengah Kebahasaan Ketereh ataupun SMKK yang kekal hingga ke hari ini. Dari segi tenaga kerja dan pelajar SMK Ketereh mempunyai bilangan murid yang berjumlah 990 orang untuk sesi 2021. SMK Ketereh turut mempunyai tenaga kerja ramai 107 orang guru. SMK Ketereh juga mempunyai 19 orang kaki tangan bantuan yang berfungsi untuk melancarkan urusan pentadbiran sekolah. Berikut adalah prasarana dan persekitaran sekolah di SMK Ketereh. Di sini kita dapat lihat kantin sekolah, bilik gerakan, dewan terbuka, kedai fotostat dan bilik kaunseling. Saya merupakan seorang pelajar dari kos pendidikan bimbingan dan kaunseling. Oleh itu, saya memilih guru pembimbing daripada seorang kaunselor sekolah. Pada sepanjang pengalaman saya menjalankan PALS di SMK Ketereh, saya dapat melihat guru pembimbing merupakan seorang kaunselor yang tidak memiliki jadual waktu untuk mengajar, tetapi dia diamanahkan untuk melaksanakan program-program yang dapat memberi manfaat dan kepentingan kepada pelajar. Oleh itu, sepanjang 10 hari saya berada di SMK Ketereh, saya menyertai program yang dianjurkan oleh unit kaunseling SMK Ketereh dalam sebuah program iaitu manual pengisian minda sihat pelajar. Program ini merupakan program yang diarahkan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menganalisa dan memeriksa tahap kesihatan mental ataupun minda pelajar. Program ini dijalankan selama 7 hari berturut-turut untuk pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Jadi untuk program yang dilakukan, setiap hari program ini diperuntukkan kepada pelajar dari tingkatan yang lain-lain. Contohnya pada hari Ahad, program ini dimulakan dengan pelajar dari tingkatan 6 sahaja. Seterusnya tingkatan 5 dan akhir sekali tingkatan 1. Program ini dilakukan pada sebelah malam, iaitu sekitar pukul 9 malam hingga pukul 10.15 malam. Oleh itu, apa yang saya dapat katakan mengenai program ini, ianya amat penting kepada pelajar kerana ia merupakan satu arahan daripada Kementerian Pendidikan. Jadi unit kaunselor SMK Ketereh diberi amanah untuk melakukan secara menyeluruh kepada semua pelajar. Namun terdapat beberapa isu sepanjang program ini dijalankan, terutamanya daripada pihak pelajar. Bagi refleksi terhadap guru pendamping sepanjang program yang dijalankan, guru pendamping menggunakan bantuan mengajar yang baik bagi mengendalikan program. Bantuan mengajar yang digunakan seperti aplikasi PowerPoint, penggunaan platform Google Meet serta YouTube. Selain itu, penggunaan teknologi IT yang cekap juga dapat dilihat daripada guru pendamping. Sewaktu guru pendamping menjalankan program, beliau menggunakan kemudahan peralatan seperti laptop, telefon pintar dan lain-lain untuk memudahkan urusan menjemput ataupun mengisi pelajar untuk menyertai program.
Selain itu, saya juga dapat melihat kerjasama antara guru yang baik kerana program ini dijalankan oleh unit kaunseling. Semua kaunselor sekolah terlibat, iaitu seramai 3 orang. Kesemua kaunselor sekolah amat berkomitmen dan komited terhadap program kerana mereka semua dapat memberi kerjasama dan tanggungjawab yang penuh semasa menjalankan program, iaitu dengan memberi penerangan walaupun ia terpaksa dilakukan secara berulang kali kerana ada beberapa masalah daripada pihak pelajar. Guru kaunselor juga amat bertanggungjawab dengan pelajar dengan mengambil kira jumlah pelajar yang menyertai serta menunggu bilangan pelajar bertambah dahulu sebelum memulakan program. Seterusnya, refleksi saya terhadap pelajar pula, penyertaan dari pihak pelajar amat kurang memberansangkan. Hal ini kerana menurut pelajar tersebut, mereka mempunyai pelbagai masalah seperti capaian internet yang tidak laju, kurang kemudahan seperti tiada peralatan yang mencukupi. Contohnya, tiada laptop, tiada telefon pintar. Selain itu, disebabkan program ini dijalankan pada waktu malam, ada pelajar yang tidak dapat menepati masa dengan menyertai program agak lewat. Namun begitu, sebilangan besar pelajar yang memberi respon positif seperti setiap hari program itu dijalankan, lebih separuh daripada jumlah pelajar dapat menyertai dan memberi kerjasama sepanjang program berjalan. Selain itu, apa yang saya dapat lihat ialah terdapat sedikit gangguan sewaktu menjalankan program tetapi pada kadar minimum sahaja, iaitu sewaktu program berlangsung disebabkan program ini dilakukan atas platform online ataupun atas talian dengan menggunakan Google Meet. Jadi ada segelintir pelajar yang tidak faham dengan menggunakan platform Google Meet ini, jadi ada antara mereka tidak menutup mikrofon menyebabkan sedikit gangguan kepada guru pendamping untuk memberi ucapan. Okey, seterusnya ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Pada pendapat saya, pengurusan sekolah yang amat sistematik dan teratur dengan adanya pemantauan daripada pengetua walaupun pada masa pandemik. Hal ini dapat saya lihat sewaktu saya berkunjung ke sekolah dengan menelefon pejabat dan meminta izin untuk masuk ke kawasan sekolah. Namun tiada halangan ataupun isu dari pihak sekolah dan menerima saya dengan hati yang terbuka. Selain itu, pengetua sekolah yang amat komited dan prihatin kerana tidak melepaskan tanggungjawab pada waktu pandemik sekalipun dengan sentiasa berada dalam kawasan sekolah pada waktu bekerja. Hal ini saya dapat lihat dengan sewaktu berurusan dengan pengetua, beliau sentiasa ada di sekolah walaupun keadaan pandemik. Namun beliau bersedia untuk membantu mana-mana pihak, sama ada daripada pihak guru, pihak kaki tangan pembantu ataupun pihak ibu bapa yang ingin datang ke sekolah atas urusan pelajar. Selain itu, pihak sekolah juga mengambil pelbagai inisiatif dalam menjaga prestasi pelajar berserta menjamin pendidikan mereka. Hal ini saya dapat lihat sewaktu saya menemu ramah seorang guru di sekolah tersebut. Menurut beliau, guru-guru telah mengagihkan soalan peperiksaan yang disediakan khas untuk tingkatan-tingkatan yang tertentu. Guru-guru masing-masing memfotokopi soalan peperiksaan dan meletakkan ia di pondok pengawal keselamatan. Jadi mereka menjemput pelajar untuk datang ke sekolah dan mengambil kertas ujian tersebut bagi mendudukinya. Namun menurut guru tadi juga, respon daripada pihak pelajar agak kurang memberansangkan kerana ada segelintir pelajar yang tidak mengendahkan arahan guru dan tidak datang mengambil kertas soalan tersebut. Lalu ia dikira sebagai pelajar tadi memonteng daripada ujian peperiksaan. Seterusnya, guru-guru yang berkorban masa demi tanggungjawab seorang pendidik ini dapat dilihat dengan sangat jelas
Seperti mana yang saya katakan tadi, program yang dilakukan oleh guru pendamping dijalankan pada waktu malam, di mana pada waktu tersebut kita tahu guru-guru selalu mengambil masa itu untuk bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Namun disebabkan tanggungjawab, mereka terpaksa berkorban dan menjalankan amanat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Akhir sekali, pihak sekolah bersama membantu dan meminimumkan gangguan dan halangan untuk pelajar mencapai kejayaan. Apa yang dimaksudkan oleh saya di sini ialah pihak sekolah mengambil pelbagai inisiatif untuk membantu pelajar yang bermasalah. Seperti saya katakan tadi, ada pelajar yang tidak mempunyai peralatan yang cukup, ada pelajar yang mempunyai masalah jaringan internet. Jadi pihak sekolah bersama alumni dan PIBG telah bersepakat untuk memberi sumbangan berbentuk tablet serta talian internet kepada pelajar bagi memudahkan mereka untuk meneruskan sesi pelajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Ketereh. Okey, seterusnya rumusan daripada pengalaman saya selama 10 hari di SMK Ketereh ialah sepanjang melakukan program PAS di sekolah, saya dapat rasakan kesulitan halangan seorang guru untuk mengajar generasi kita pada hari ini, terutama sekali di SMK Ketereh ini, iaitu SMK sekolah yang berada di kawasan luar bandar. Jadi saya rasa memang banyak cabarannya, terutama sekali dari segi kemudahan internet. Rata-rata pelajar juga merupakan pelajar yang dari keluarga yang sederhana dan keluarga yang susah. Jadi mereka masing-masing tidak dapat memiliki peralatan ataupun kemudahan yang sendiri. Selalunya apa yang saya dapat daripada pelajar sewaktu bersama mereka di SMK Ketereh ialah mereka mengatakan untuk menyertai PDPR ataupun kelas tambahan bersama guru-guru, pelajar terpaksa menggunakan telefon pintar daripada ibu bapa ataupun abang, kakak. Jadi saya dapat rasakan itu merupakan sebagai cabaran yang agak besar, terutama sekali pada era pandemik ini kerana pelajaran tidak dapat dilakukan secara bersemuka. Oleh itu, pengalaman ini memberi saya suntikan semangat untuk berusaha lebih keras bagi mencapai gelaran seorang pendidik tadi dan berjanji untuk membantu generasi akan datang mencapai kejayaan mereka. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.